Saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pengamal media sekalian. Ini sidang media pertama yang saya buat di kementerian ini, dan kenyataan pertama yang saya buat untuk kementerian ini. Sebagaimana yang telah saya lontarkan dalam ucapan tadi, kita mempunyai beberapa garis panduan dasar dan juga sistem penyampaian yang hanya dilakukan modifikasi sahaja daripada dasar-dasar yang terdahulu. Untuk itu kita telah melakukan penelitian terhadap keberkesanan kepada perbelanjaan yang telah dikeluarkan selama ini dan yang akan dibelanjakan untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Saya ingin menyebutkan bahawa pencapaian dari segi perbelanjaan sehingga akhir tahun lepas berada di tahap melebihi 99% untuk development expenditure and also operating expenditure. Artinya dari segi perbelanjaan kita tidak pernah untuk melakukan kelewatan pelaksanaan. Namun prestasi sebenarnya bukan hanya diukur dari segi peratusan perbelanjaan, tetapi dari segi keberkesanan yang saya sebutkan tadi. Oleh kerana kementerian ini merupakan salah sebuah kementerian yang besar, jika belanjawan dibentangkan semula pada bulan Februari ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan 3 aspek yang tidak boleh beliau kompromi, iaitu aspek pendidikan, keselamatan dan juga infrastruktur di kawasan desa. Artinya keutamaan ini adalah menjadi set of formula kejayaan yang akan diukur oleh rakyat terhadap kerajaan perpaduan yang ada ini. Untuk itu, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah turut terlibat secara langsung untuk merealisasikan matlamat kerajaan ini pada keseluruhannya. Oleh kerana terlalu besar dan banyak agensi-agensi di bawahnya, koordinasi akan terus dilakukan, termasuk saya sendiri akan mengambil langkah-langkah secara hands-on, bukan saja melihat secara makro management, tetapi di aspek-aspek tertentu saya akan melihat dan memantau secara micro management. Oleh kerana saya mempunyai latar belakang korporat sebelum saya memegang jawatan dalam kementerian, saya sangat dekat untuk melakukan transformasi kepada organisasi yang saya nahodainya. Transformasi ini termasuk turning around the organisation. Dari pengalaman yang sudah, ianya telah memberikan kejayaan. Dan saya minta timbalan TKSU dan lain-lain, pegawai kanan dan pegawai kaki tangan bersama-sama dengan saya untuk menjadi pasukan saya bagi melakukan transformasi dan
untuk turn around KKDW ini sebagai sebuah kementerian yang efektif. Lantas dari itu kita akan mengukur jauh mana tahap kepuasan, tahap penyampaian dan juga tahap penerimaan oleh kumpulan sasaran yang telah saya sebutkan dan kita telah tentukan. Dan saya tidak berniat untuk menggegarkan kementerian ini, tetapi saya mahu membugarkan kementerian ini bersama-sama. Dan saya mempunyai tim yang kuat, tiga isu dan juga ketua agensi, SUP dan lain-lain yang kuat. Ya. Saya tidak akan pernah menganggap bahawa liability itu adalah liability. Saya akan berusaha sedaya upaya untuk menukar liability itu menjadi aset. Kita sebagai manusia ada kelebihan dan tidak kurang, kita juga ada kelemahan. Jangan menghukum mereka yang punya kelemahan, tetapi kita tukarkan yang punya kelemahan untuk beralih ke arah yang positif. Tetapi jika hanya menjadi penumpang atau passengers, maka ukuran itu akan dibuat melalui KPI tertentu. Saya tidak melihat dari segi warna politik dan warna sokongan sebagai asas untuk mengekal atau meletakkan seseorang itu di luar organisasi ini. Tapi yakin dan percayalah bahawa apa yang saya sebutkan, to turn liability into asset is always my practice. Dalam keadaan itu, saya mendambakan kerjasama daripada semua pihak untuk berada dalam pasukan saya. How do you intend to measure this? I mean, you can measure the output, but how do you intend to measure the satisfaction and the happiness of the groups? There are few empirical studies made, and I reckon the measure is not only based on academic measure, especially to measure the satisfactory level of our target groups. I would like to use some other approach with one of the aspect is to look into the social impact of the implementation of each project. Di dalam hal ini, social impact menjadi asas kepada kayu ukur kepada soal kepuasan dan juga kesampaian sesuatu peruntukan itu kepada kumpulan sasaran yang kita tentukan. Dan ini kita lakukan perinciannya dan tidak perlu untuk saya umumkan. Tapi yakinlah dari masa ke semasa saya akan berkongsi dengan halayak untuk menentukan tentang bagaimana pencapaian kepada pengukuran kepada social impact studies ini dilakukan, dan kajian-kajian terdahulu menjadi panduan kepada kajian kepada social impact studies yang kita akan lakukan. Datuk Seri tadi ada bercakap mengenai antara lain berkenaan dengan infrastruktur desa. Bagaimana dengan selepas berlakunya bencana banjir ini dari segi kemudahan ataupun keperluan yang diperlukan oleh mangsa-mangsa banjir, termasuk juga dari segi rumah mereka yang rosak, bagaimana kementerian membantu membangunkan semula kehidupan mereka ini? Secara kebetulan saya juga pengurusi jawatankuasa bencana pusat, di mana NADMA dan juga agensi
Pertahanan Awam berada. Ya. Jadi kita lakukan koordinasi dengan KKDW, terutamanya di dalam memperbaiki bukan hanya infrastruktur yang rosak, tetapi juga membantu rumah-rumah yang terlibat dalam bencana. Namun lebih daripada itu ialah tentang soal bagaimana perancangan jangka panjang untuk melakukan mitigasi terhadap permasalahan yang berlaku setiap kali ada monsun, sama ada monsun Timur Laut ataupun Barat Daya. Maka kementerian ini melihat bahawa harus ada keselarasan dari segi pelaksanaan. Jika kita bekerja secara silo, maka ianya tidak dapat mencapai keputusan akhir yang menyeluruh. Maka koordinasi itu kita lakukan. Ya. Sebab setiap musim banjir, ada rumah rosak, kita baiki. Ada rumah hanyut, kita bina baru. Jalan rosak, kita buat lagi. Berlaku lagi. Kita mesti cari total solution. Penyelesaian yang kebanyakan. Itu yang saya masukkan tadi, mesti dilakukan koordinasi dengan lain-lain kementerian dan lain-lain jabatan serta agensi. Datuk Seri, semalam ada satu report mengenai penduduk di yang kawasan dilanda banjir di Baling yang dia rasa bahawa rumah yang dijanjikan dibina oleh kerajaan melalui Kedah tu tak dapat disiapkan sebelum raya. Jadi adakah kementerian mungkin akan bincang balik dengan kerajaan negeri atau nak ambil alih projek tu untuk bantu mereka? Saya rasa walaupun itu mungkin peruntukan kerajaan persekutuan, tetapi kerajaan negeri juga harus mengambil pertanggungjawaban untuk membantu rakyat. Kerana keputusan pilihan raya yang lalu memperlihatkan bahawa mereka telah mendapat kejayaan 100% untuk kursi parlimen. Jadi mereka harus menterjemahkan sokongan rakyat ini dengan memberikan bantuan rakyat 100% tanpa adanya sebarang usaha lain. Dan saya yakin sebesar Kedah mampu melakukannya, sebagaimana mampu bercakap dalam pentas-pentas politik. Datuk Seri, yang kita punya 8 unit dari kementerian Dah siap? dah siap. Yang tak siap kerajaan negeri? Ya. Dengar tu. Adakah akan ambil alih tu macam mana? Tak apalah, biar kerajaan negeri selesaikan. Kita ada tugas kita. Okay? Baik boleh 38. Dah siap. Ada yang siap dalam. Sebelum raya siap tak? Yang ni kita laksana dalam bulan 12 itu. Tengok. Very efficient tau. Yang 8 unit tu kita siap. Itu bukan saya. Kalau saya kata ini kenyataan politik, ini pegawai je. UMNO sudah menghantar jemputan kepada parti-parti dalam gabungan sama seperti DAP dan adakah akan jemput PM juga untuk datang masa PAU? Saya mempunyai pendirian bahawa kuasa untuk menentukan kepimpinan terletak kepada kuasa dan suara perwakilan di seluruh negara. Terdapat hampir 160,000 perwakilan yang mewakili cawangan-cawangan untuk menentukan sama ada kepimpinan yang sedia ada ataupun kepimpinan yang berubah untuk kita pastikan bahawa UMNO dan Barisan Nasional terus relevan di dalam pentas politik negara. Maka kuasa mutlak itu adalah kuasa perwakilan. Okey. Dan untuk perhimpunan yang akan datang, kita belum berhasrat untuk menjemput parti-parti di dalam kerajaan untuk hadir di dalam majlis ucapan dasar dan peresmian. Tetapi
kita akan buat jemputan mungkin pada peringkat awal pada Setiausaha Agung daripada gabungan-gabungan, parti-parti gabungan di dalam kerajaan perpaduan. Datuk Seri, anda kata ada yang nak mencabar jawatan Presiden. Adakah Datuk Seri bersedia? Dulu pun saya dicabar. 2 orang cabar saya. Undi dua orang yang cabar saya tu masih belum sama dengan undi yang saya perolehi. Bukan saya riak, tapi itu telah terbukti pada 2018. Ya. Malah kombinasi undi kedua-duanya itu sangat kurang berbanding dengan undi yang saya perolehi. Ini kombinasi ya. Bukan riak, bukan sombong, bukan takabur, bukan ujub. Datuk Seri, semalam Datuk Seri Hamzah kemudian cakap dia terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana coalition. So, what is your comment on this? Saya tidak mau campur dalam hal ehwal parti-parti yang lain. Datuk Seri, ada tak dibincangkan kerjasama PHMBN menjelang PRN negeri? Belum. Adakah akan dibincangkan meeting MPC malam ni? About that? Saya tidak perlu berkongsi strategi dengan para wartawan. Jika saya berkongsi soal strategi, maka tidak lagi menjadi strategi. Okay. Datuk Seri, One last question. there has been much talk about the so-called London move. What is your comment on that? Saya mendengar khabar ini. Saya tidak buat keputusan berdasarkan kepada rumours. Okey. Okay.